Wee Ka Siong dakwa usaha kerajaan kenal pasti golongan T15 akan rumitkan ramai pihak. Timbalan Menteri Dalam Negeri perjelas kerajaan beri kebebasan bersuara namun perlu ikut peraturan. Ahli Parlimen Malaysia Timur dakwa tiket penerbangan cekik darah mohon kerajaan perkenal tiket rahmah. Ahli Bersekutu Bersatu tidak puas hati, minta pucuk pimpinan adakan semula pemilihan parti. Syafiee Apdal gesa kerajaan pindah beberapa aset ketenteraan di Semenanjung Malaysia ke Borneo. Dan Mahkamah Rayuan tetapkan 5 Disember depan untuk dengar rayuan Najib Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Ahli Parlimen Air Hitam Wee Ka Siong mempersoalkan kerajaan bagaimana untuk mengenal pasti golongan T15 dalam pemberian subsidi petrol. Beliau mendakwa usaha itu akan merumitkan ramai pihak termasuk pengendali, pekerja serta pengguna di stesen minyak. Beliau sekaligus mempersoalkan mengapa pula 85% rakyat dan stesen petrol dirumitkan hanya kerana mahu mengenakan 15%. Mengulas lanjut, Wee yang juga Presiden MCA turut mempersoal mengenai kewujudan T15 dan meminta kerajaan konsisten dengan kumpulan yang baharu diwujudkan itu. Beliau menambah selain subsidi petrol, golongan yang dianggap maha kaya itu juga turut berdepan dengan pengurangan subsidi kesihatan dan pendidikan secara berperingkat. Ujarnya adalah tidak adil untuk menghukum T15 dengan penarikan subsidi kerana kelompok itu juga antara penyumbang kepada ekonomi negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Syamsul Anwar Nasara berkata, kerajaan memberi hak dan kebebasan bersuara di semua peringkat, termasuk untuk menganjurkan atau menyertai perhimpunan aman, namun ia mesti mematuhi peraturan yang ditetapkan. Beliau berkata, di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012, Akta 736, penganjur perlu mengemukakan pemberitahuan perhimpunan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM dalam tempoh 5 hari sebelum tarikh perhimpunan. Beliau berkata demikian bagi menjawab persoalan Chow Yu Hui, PH Raup, sama ada permit daripada PDRM diperlukan untuk penganjuran perhimpunan awam pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat. Beliau berkata, pemberitahuan perhimpunan di bawah Seksyen 9-1 Akta 736 perlu memenuhi keperluan yang ditetapkan, termasuk melengkapkan borang pemberitahuan yang mengandungi butiran perhimpunan, anggaran jumlah peserta dan individu yang dilantik oleh penganjur untuk memastikan perhimpunan berjalan dengan teratur. Syamsul Anwar berkata, polis mempunyai kuasa di bawah Seksyen 15 Akta sama untuk mengenakan syarat dan sekatan ke atas sebuah perhimpunan bagi memastikan keselamatan awam kekal terpelihara, termasuk perlindungan kepada hak dan kebebasan orang lain. Ahli Parlimen Malaysia Timur menyarankan kerajaan untuk memperkenalkan tiket rahmah bagi laluan domestik Semenanjung Sabah Sarawak. Willy Mongin, GPS Puncak Borneo berkata ia perlu memandangkan harga tiket terlalu mahal sehingga menekan rakyat, malah kesannya turut dirasai wakil rakyat. Beliau berkata demikian ketika bangkit mencelah perbahasan Belanjawan 2025 Doris Sophia Brody, GPS Sri Aman di Dewan Rakyat. Sementara itu, Doris bersetuju dengan cadangan yang diutarakan Willy sambil menyifatkan harga tiket penerbangan domestik dari Sarawak dan Sabah terlalu mahal tahap gaban selain sering mengalami gangguan penundaan waktu berlepas. Katanya, pesawat kelas ekonomi dari Kuching ke Kuala Lumpur sehala boleh mencecah lebih RM1,000, manakala kelas perniagaan boleh mencecah sehingga lebih RM2,000 sehala. Beliau juga menyuarakan kebimbangan kepada tahap keselamatan penerbangan, memandangkan sering berlaku gangguan operasi penerbangan membawa pesawat berpatah balik.
Timbul pertikaian berhubung keputusan pemilihan bagi sayap bersekutu bersatu dengan seorang anggotanya membuat aduan berkenaannya di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Menerusi laporan Malaysia Kini, Jawatankuasa Pemilihan Parti JPP Bersatu mempertahankan keputusan tersebut yang menyaksikan Chong Fat Foo mempertahankan jawatan Ketua Bersekutu Bersatu yang disandangnya. Anggota yang membuat aduan itu dikenali sebagai Francis Xavier Maivar berkata, terdapat 25 bahagian sayap itu di seluruh negara, tetapi hanya 11 bahagian yang terlibat dalam pemilihan. Justru, dia meminta pucuk pimpinan mengadakan semula pemilihan parti. Maivar berkata, dia telah membuat aduan kepada ROS pada 18 Oktober lalu dan akan membuat laporan di SPRM dalam masa terdekat. Bagaimanapun, pengerusi JPP Bersatu, Abdul Azim Muhammad Zabidi berkata, keputusan pemilihan selaras dengan peraturan JPP dan perlembagaan parti. Azim juga berkata, selaku pengerusi JPP, dia boleh mengesahkan Chong akan tetap menang jika keputusan dibuat berdasarkan kesemua 25 bahagian. Kerajaan digesa untuk memindahkan beberapa aset ketenteraannya di Semenanjung Malaysia ke Borneo. Perkara itu dinyatakan bekas Ketua Menteri Sabah Muhammad Shafie Apdal yang berkata ancaman keselamatan di Sabah adalah lebih tinggi. Justru sangat wajar untuk kerajaan meningkatkan pengawasan di wilayah terbabit. Jelasnya, kampungnya sendiri pernah diserang kumpulan lanun suatu ketika dahulu dan kini Sabah berdepan dengan risiko daripada pasukan tentera negara luar melalui Laut Cina Selatan. Katanya, dalam keadaan negara berhadapan dengan ancaman di Laut Cina Selatan, malangnya kemudahan pertahanan tidak ada. Pada masa sama, Muhammad Shafie yang juga bekas Menteri Pertahanan menambah, Sabah berdepan dengan pelbagai resiko kerana kedudukan negeri itu yang bersempadan dengan Indonesia dan Filipina selain Laut Cina Selatan. Dalam ucapannya, Muhammad Shafie turut membangkitkan isu hak perlembagaan Sabah untuk mendapatkan 40% hasil kerajaan persekutuan untuk negeri itu sebagai menghormati perkara 112 Perlembagaan Persekutuan yang termaktub hak itu. Mahkamah Rayuan menetapkan 5 Disember ini untuk mendengar rayuan Najib Razak berhubung keputusan Mahkamah Tinggi menolak permohonan bagi memulakan semakan kehakiman untuk mencabar kewujudan titah adendum. Adendum itu didakwa dititah oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 bagi membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjara sebagai tahanan di rumah. Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali Elias Arwi mengesahkan perkara itu ketika dihubungi bernama. Pada 3 Julai lepas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman ke atas 8 responden bagi mencabar kewujudan titah adendum itu selepas berpendapat 4 afidavit bagi menyokong permohonan Najib, termasuk oleh Presiden UMNO dan Naib Presidennya, adalah bersifat dengar cakap atau khabar angin. Najib kemudiannya memfailkan notis rayuan pada 9 Julai. Najib telah menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan kesalahan menyeleweng 42 juta dana milik SRC International Sendirian Berhad. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.